Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam semua. Uh, Malam ni kita akan tengok perbezaan di antara um, bukan perbezaan perkenalan kepada Perkhidmatan Haiwan Malaysia, Perkhidmatan Awam Malaysia. Okey. Sekejap. Berapa orang ada dalam ni? Saya nak tengok sebelum kita teruskan participants. Ada 23. Okey, tak apalah. We can go on. Okey, okey, apa dia sebenarnya perkhidmatan awam? Apa ni? Bila kita bercakap tentang kerja kerajaan, dia ada dua jenis kerajaan. Dua jenis. Satu, boleh dengar tak? Okey tak? Boleh ke? Boleh ke? Boleh, Prof. Boleh okey. Satu adalah perkhidmatan awam di bawah jabatan kerajaan di bawah JPA, bawah Jabatan Perkhidmatan Awam. Satu lagi adalah di bawah Badan Berkanun. Okey. Jadi sekiranya saudara-saudari mengisi borang SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, maka anda sebenarnya berkhidmat di dalam sebagai penjawat awam di Jabatan Perkhidmatan Awam. Tapi kalau saudara-saudari isi memohon bekerja di badan berkanun, contohnya MARDI ataupun USM, Universiti Institut Pengajian Tinggi. Okay. Ada orang cakap. Okey, mohon mute voice masing-masing, kalau tidak dia jadi interference. Jadi dua jabatan, dua aspek, dua kategori perkhidmatan awam. Satu dengan JPA, dengan Jabatan lantikan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dan juga di apa kita panggil Badan Berkanun. Badan Berkanun ni adalah yang lantikan di bawah agensi kerajaan yang bukan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, seperti MARDI, RRI, Forestry Research Institute ke, ataupun IPTA, masuk USM, UKM, semua U lah. Ataupun sebagai penjawat awam di kerajaan kita panggil kerajaan negeri. Dia ada satu lagi badan lain, dia panggil Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri. Jadi lantikan dia di negeri-negeri. Jadi perbezaannya, kalau dilantik di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, anda akan boleh ditukar seluruh Malaysia. Kalau saya dulu, saya ke Jerantut, saya boleh ditukar ke Kelantan, adapun ditukar ke Pahang, ke Johor, Sabah, Sarawak. Itu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Tapi kalau you berkhidmat dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri, kalau you dapat kerja tu di negeri Kelantan, maka you akan kerja sepanjang perkhidmatan tu dalam Kelantan lah, tak akan keluar daripada Kelantan. Kalau you dapat jawatan tu di negeri Johor, maka you akan pusing dalam Johor je jawatan tu. Tetapi kebanyakan jawatan-jawatan pengurusan dan profesional yang kita panggil sebagai Jerit 41 ni, kebanyakannya adalah di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Okay. So takrif penjawat awam ni adalah pegawai yang dilantik oleh SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
dan berkhidmat selama mana diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okay, dan perlembagaan kita tidak menggariskan secara terperinci mengenai jawatan peranan dan tanggungjawab penjawat awam sebab ia bergantung kepada agensi. Okay. Dan tiga fungsi utama penjawat awam bila anda berkhidmat sebagai penjawat awam. Yang pertamanya anda adalah menasihati kerajaan mengenai pilihan yang ada dalam menentukan dasar kementerian ataupun agensi mengikut kepakaran lah. Jadi kalau anda seorang ahli dietetik ataupun ahli bioperubatan ataupun ahli forensik, makanya saudara-saudari akan menasihati kerajaan tentang aspek-aspek tersebut. Apabila kerajaan memerlukan kepakaran tersebut, pilihan apa yang harus, yang betul, yang perlu diketengahkan. Okay. Itu yang pertama, fungsi penjawat awam. Yang keduanya melaksanakan keputusan kerajaan. Maksudnya penjawat awam ni dia tidak kira kerajaan apa. Dia akan berkhidmat dengan kerajaan yang terkini. Kalau kerajaan itu pun berubah, dia kekal. Dia sebab kerja dia melaksanakan keputusan kerajaan. Dan yang ketiganya melaksanakan fungsi pentadbiran, jentera pentadbiran kerajaan. Okey. Okey, mengikut Perlembagaan Persekutuan 132, perkhidmatan awam ni ada list dia. Okey, yang pertamanya adalah Angkatan Tentera, perkhidmatan kehakiman dan perundangan, perkhidmatan awam Persekutuan, kita lah. Ini macam pegawai di Kementerian Kesihatan ni adalah perkhidmatan Persekutuan lah. Lepas tu polis, lepas tu perkhidmatan awam bersama yang disebut dalam perkara 133, dia ada satu section lain. Dan akhir apa tu G, perkhidmatan awam negeri yang saya cakap tadi, yang berkhidmat dengan negeri saja. Dan akhir sekali perkhidmatan pendidikan yang dikawal atur oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Itu adalah perkhidmatan awam. Ini adalah bukan penjawat awam. Okey. Perkhidmatan awam tidak termasuk jawatan mana-mana anggota pentadbiran di dalam persekutuan atau sesuatu negeri. Contohnya ahli politik. Okey, ahli politik, menteri besar contohnya. So, mereka bukan penjawat awam. Yang di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Rakyat, timbalan yang di-Pertua Dewan Negara, timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, semua ni adalah bukan penjawat awam. Okay. Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, bukan penjawat awam. Mereka itu adalah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan last sekali apa-apa jawatan diplomatik yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong, contohnya duta. Itu adalah jawatan yang kita kira sebagai bukan penjawat awam. Okay. Ini adalah untuk pengetahuan you all lah. Saya bawa sini untuk tengok apa yang perlembagaan cakap tentang penjawat awam sebenarnya. Sebab ramai confuse. Ramai kata menteri besar, Perdana Menteri itu penjawat awam. Sebenarnya bukan penjawat awam. Ini perlembagaan. Okey. Kita ni bila kita masuk perkhidmatan awam, kita dikawal atur oleh Perintah Am. Kita panggil GO, General Order. Okey. Perintah Am ni dia ada banyak bab. Dia ada 8 bab. 4, 6, 5, 7 bab. Okey, Perintah Am. Dia ada satu buku. Kalau saudara-saudari masuk perkhidmatan awam nanti, saudara-saudari kena baca buku ni. Okay, dia ada bab A, bab B, bab C, bab D sampailah G. Okay, bab A adalah lantikan dan kenaikan pangkat. B, allowance. Bab C, cuti. Bab D, tata tertib. E, perumahan.
F perubatan, dan akhir sekali G overtime. Okey, ini adalah perintah am yang mengawal atur kita punya kehidupan sebagai penjawat awam. Okey. Untuk masuk ke dalam perkhidmatan awam, anda saudara-saudari wajib kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Melayu, peringkat SPM. So jika anda saudara-saudari masih belum tidak kita panggil tidak kredit Bahasa Melayu, anda perlu repeat sehingga kredit, sehingga kepujian, baru boleh berkhidmat dengan perkhidmatan awam. Itu yang syarat utama dia. Okey. Di dalam bidang sains kesihatan, kita ada banyak bidang yang boleh kita ceburi. Okey, ini adalah pegawai-pegawai ikhtisas bidang. Kita ada pegawai sains biomedical, pegawai sains forensik, pegawai pemulihan perubatan pertuturan, pegawai pemulihan perubatan audiologi, pegawai sains fizik, juru X-ray terapi, pengajar, dan juga beberapa jawatan lain di bawah Kementerian Kesihatan. Contohnya pegawai sains mikrobiologi, pegawai sains biokimia, yang saya tidak letak di sini kerana saya beranggapan bahawa ini adalah untuk sains kesihatan lah. Tapi kalau saudara-saudari daripada skul bio ataupun daripada skul lain daripada sains kesihatan, ada beberapa jawatan awam untuk saudara-saudari juga. Dia ada pegawai sains botani, pegawai sains zoologi, pegawai sains embriologi, ada banyak lagi. Ada juga pegawai sains entomologi perubatan. Okey, itu dia. Ini adalah satu jawatan yang paling utama. Saya sentiasa menasihatkan student saya apabila mereka tamat daripada belajar, mereka pakat-pakat apply jawatan ni, jawatan pegawai tadbir dan diplomatik. Okey. Kenapa saya galakkan you all memohon jawatan ni? Kerana pegawai tadbir dan diplomatik adalah jawatan the most prestigious, top cream di dalam perkhidmatan awam. Okey, ini adalah jawatan yang mana untuk mereka yang akhirnya akan menjadi ketua setiausaha negara, ketua setiausaha kementerian, timbalan ketua setiausaha kementerian. Okey, so kalau anda tidak masuk sebagai pegawai tadbir diplomatik, anda tidak boleh jadi ketua setiausaha negara. Anda tidak boleh menjadi ketua setiausaha kementerian. Anda hanya boleh naik sampai ketua pengarah sahaja. Kalau macam saya sebagai seorang ahli akademik, saya hanya boleh jadi paling tinggi saya boleh pergi sebagai naib chancellor. Lepas tu saya boleh jadi ketua pengarah Jabatan Pengajian Tinggi. Saya tak boleh naik ketua setiausaha timbalan timbalan ketua setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, saya tak boleh. Sebab jawatan itu adalah khusus untuk pegawai tadbir dan diplomatik. Okay. Kerana itulah saya amat menggalakkan semua pelajar-pelajar saya, Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM dan universiti lain, mohon jawatan pegawai tadbir dan diplomatik. Dia pegawai tadbir diplomatik ni dia sukar, dia ada 6 tapisan. 6 tapisan saya letak kat sini. Yang pertamanya, mula-mula sekali kalau you apply, you akan buat exam online. Okay. You akan buat exam online. Lepas tu bila lulus exam online, you akan buat ujian psikometrik. Bila you lulus psikometrik,
you akan buat PAC. PAC ini adalah ujian fizikal. Dia akan minta you berlari certain kilometers and tengok berapa minit you habis. Dia biasanya dia nak orang yang fit lah, dia tak nak orang yang lembek nak jadi PTD ni. Lepas tu kalau you berjaya dalam ujian fizikal, macam sekarang, hari ni adalah hari pendaftaran untuk ujian PAC, PTD, ambilan tahun ni. Ramai pelajar-pelajar kita yang daripada dietetik, daripada bioperubatan, daripada kursus-kursus lain yang lulus tapisan awal dan juga tapisan psikometrik, mereka dipanggil untuk melapor diri di PTD Assessment Center dia, kita panggil INTAN katanya. INTAN, Institut Takbiran Awam. Dia ada banyak center, ada di Intura di Sungai Tani, ada di Keluang, di Institut Takbiran Awam Selatan, dan satu lagi di Terengganu. Di Terengganu dia ada juga. Okay, INTAN. Jadi di sana you all akan buat physical test. Bila anda lulus physical test, anda akan dipanggil untuk temuruga. Temuruga ni dia nak tengok. Dia nak tengok you macam mana you jalan, you bercakap, kebolehan you menggunakan pelbagai bahasa, kebolehan you untuk mencerap masalah dan sebagainya. Itu temuruga. Selepas daripada temuruga, anda akan dilantik ke jawatan pegawai takbir diplomatik dan seterusnya akan dihantar sekali lagi ke INTAN Bukit Kiara, pusat latihan utama PTD, untuk latihan diploma pentadbiran awam selama setahun. Bila tamat kursus latihan diploma pentadbiran awam, anda akan dilantik sebagai PTD dan berkhidmat di kementerian-kementerian dan juga di agensi-agensi kerajaan sebagai pegawai takbir. Okay. Setengah-setengah orang dia diberi pilihan sama ada you nak berkhidmat dalam negeri ataupun luar negeri. Kalau mereka yang minat berkhidmat di luar negeri, you boleh minta untuk berkhidmat sebagai diplomatic officer di Wisma Putra, Kementerian Luar. Jadi sesiapa yang masuk PTD, yang masuk Kementerian Luar, anda akan berakhir dengan jadi satu kedutaan lah, dan akhir sekali akan jadi duta besar Malaysia. Okay? Itu dia. So itu pegawai takbir diplomatik. Kemudian pegawai perkhidmatan pendidikan. Ada di kalangan kita yang minat untuk jadi guru. Okey, beberapa tahun lepas banyak universiti menawarkan kursus diploma pendidikan untuk melatih mereka yang bukan backgroundnya pendidikan semasa buat degree. Okey, yang graduate diploma pendidikan tahun lepas, ramai yang terpaksa sebab jawatan kosong tak ada. Jawatan kosong tak ada. Jadi ramai yang terpaksa menunggu untuk dipanggil interview dan seterusnya dilantik sebagai guru. Ni dia akan dipanggil interview. Ia akan dipanggil interview oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Bila lulus interview ni, barulah you all akan dilantik sebagai guru dan berkhidmat sebagai guru di sekolah-sekolah. Okey. Dan setahu saya tahun ini diploma pendidikan tidak ditawarkan. Mungkin kerana mereka mungkin lebihan guru. Kita kena ingat guru-guru ni dia ada dua jenis.
Satu daripada IPTA, satu daripada IPG. Okey, yang IPG pun ramai yang tak dapat posting lagi dan mereka biasanya diberi priority oleh kerajaan. So graduan-graduan daripada IPTA ni terpaksa menunggu giliran lah. Sebab itu akan kita nampak banyak lambakan pegawai lepasan perguruan. Okay, ini untuk mereka yang minat untuk menjadi guru. Dan ini adalah jawatan yang umum yang semua orang boleh memohon. Maksudnya orang biomed pun boleh memohon, orang forensik boleh memohon, nursing pun boleh memohon, semua orang boleh memohon. Okey, agensi seperti SPRM, PDRM, ATM. Okay, and then you ada juga pegawai takbir grade N. Pegawai takbir grade N ni adalah pegawai takbir di universiti contohnya. Pendaftar USM, timbalan pendaftar USM. Kalau kita kat sini Cik Isma. Cik Isma tu adalah pegawai takbir grade N. Okay. Yang pegawai takbir yang diplomatik tadi grade M. M for Malaysia. Ni N for Norway. Okay. Lepas tu bomber pun ada, custom pun ada. Kemudian sekarang ni kita ada banyak agensi-agensi yang mempunyai penguatkuasa yang memerlukan graduan-graduan sebagai pegawai mereka. Dia panggil pegawai penguatkuasa KP41. Terpulanglah kalau you masuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna contohnya, you akan jadi penguatkuasa KP41 di KDHN KP di Hal Ehwal Negeri dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Okay. Dan kita ada dengar kes daging kangaroo, daging yang haram yang diberi label halal dan sebagainya kan. Itu adalah agensi penguatkuasaan KP41. Tugas dia lah untuk memberi kita panggil untuk make sure menguatkuasakan akta dan juga undang-undang dalam hal import ekspor daging. Okay. Jadi contoh-contohlah yang kita boleh apply. Okey, itu saja yang saya buat slide. Kemudian saya nak share satu dokumen. Saya akan stop sharing yang ni. Okay. And then saya nak share satu lagi dokumen tentang grade, pangkat. Apabila you masuk dalam perkhidmatan awam tu, you masuk pangkat apa? Macam tu. Dan dekat mana equivalent dia dengan agensi-agensi lain. So saya share you content. Nampak ke? Nampak. Nampak? Okey. Saya off saya punya kamera tu sebab untuk tingkatkan bandwidth. Okey, ini adalah perkhidmatan awam, penjawat awam. Apabila you ada ijazah, you akan dilantik sebagai pegawai grade 41. Okey. Dan kategori itu bergantung kepada skim perkhidmatan. Kalau you masuk bidang dietetik contohnya, you akan dapat U sebab dia bawah ubat perubatan Kementerian Kesihatan. U41. Kalau you masuk sebagai pegawai audiologi, you akan dapat U41. Kalau you pegawai sains bioperubatan, you akan dapat
C41. Itu skim perkhidmatan. C, U, M, N, KP. Itu adalah skim. Tapi grade-nya sama. Grade-nya sama. 41. Mula-mula masuk 41. You akan duduk di grade 41 selama maksima 3 tahun. Selepas itu anda akan disahkan jawatan sebagai pegawai. Okey, dalam perkhidmatan awam. Barulah you anggap sebagai grade 41 yang tetap dan berpencen. Okey. So grade 41 ni kalau masuk tentera, anda adalah pangkat lieutenant muda, mula masuk satu paku, lieutenant muda. Kemudian bila sah jawatan, you tak kacau orang, you patuh arahan, you akan jadi lieutenant. Okey. Lepas tu dalam PDRM pun macam tu juga. Dalam PDRM pun macam tu juga. You masuk grade 41 tu graduan, katakan Danesh masuk polis, you akan dapat grade 41, you akan pakai inspektor, satu paku. Cukup 3 tahun, you tak buat salah apa, cukup tata tertib, tak ada apa-apa, you akan dapat 2 paku. Inspektor yang tetap. Okey. Akademik ni saya kosong lagi sebab pensyarah you bachelor tak boleh jadi pensyarah. Kosong. Dia kena ada masters ataupun PhD. Okey. Okey, sekarang ni. Selepas you berkhidmat selama 3 hingga 5 tahun, anda akan naik pangkat. Grade 44. Dia akan 44. Dalam tentera, 44 ni adalah kapten. Dalam PDRM, anda adalah ASP, Assistant Superintendent. Okey, Assistant Superintendent of Police. Apa nama ni, penolong penguasa polis. Okey. Dan kalau anda ada master, kalau anda masuk pensyarah universiti, anda akan dilantik sebagai grade DS45, grade 45. Tapi minimal master. Okey. So sekarang ni siapa-siapa yang buat master, you akan dilantik masuk akademik sebagai pensyarah. Dan saya dengar cerita tentera dan juga polis pun nak buat macam tu juga. Dia nak ambil orang yang dah ada master, masuk terus jadi kapten. Okay. Selepas you berkhidmat lebih kurang another 5 years, lebih kurang you dah duduk 44, 5 tahun, dah kira total servis lebih kurang 10 tahun, you akan naik 48, grade 48. Okay, grade 48 ni kalau di PPSK ni adalah Encik Lukmi tak. Encik Lukmi dah 54. Encik 48 ni Puan Wan Suryati. Puan Wan Suryati. Pegawai sains, pegawai sains, ketua, bukan dipanggil, pegawai ketua pegawai sains kanan. Ketua pegawai sains kanan. Okay. Kalau dalam ATM, kalau dia ada dua, dia bagi dua. Dia tak, kalau kita tak ada, awam tak ada 46. Kalau tentera dia ada 46. 46 ni major, 48 lieutenant colonel. Lepas tu dalam PDRM dia tak ada major, dia pakai superintendent. Okay. Sebenarnya sini dia ada DSP ni, DSP, Deputy Superintendent. Okay. Satu crown. Okey. 48 tak ada akademik. Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kalau di okey. Grade 52. You kerja lagi 5 tahun, cukup 15 tahun perkhidmatan, you dapat grade 52. Kalau dalam ATM, apa nama ni? Kena. Dah pakai bunga padi. Okey. Kalau dalam polis, Assistant Commissioner of Police. Apa nama, kalau di sama ini sama level dengan pensyarah 51. Kita punya pensyarah lah. Mana-mana pensyarah yang ada PhD kat sini, grade 51. Jadi kalau you buat master, buat PhD, you ada PhD, you akan dilantik sebagai grade 51. Okey.
sama tinggi, sama pangkat sama tinggi dengan ACP. Ingat ACP adalah OCPD. Colonel ni adalah komandan battalion. Okay. So pensyarah kita dekat PPSK ni, dia punya pangkat dia kalau banding dengan tentera adalah komandan. Kalau banding dengan polis adalah OCPD. Ataupun sekurang-kurangnya timbalan OCPD. Bukan kecil tau. Okey, lepas tu you kerja lagi 5 tahun, you dapat grade 54. 54 ni adalah kalau dalam universiti Profesor Madya. Okey, Profesor Madya. Okay, grade 54. Kalau dalam tentera dia pakai satu bintang, Brigadier General. Dalam polis SSC, satu bintang. Okey. Lepas tu you akan naik yang apa dalam perkhidmatan awam, you naik Jusasi. Jusasi ni sama dengan Profesor C. Okey. Kalau macam dekan kita tu, Profesor A kan, kita tengok dekat bilik dia kan, dia tulis Profesor A kan. Kalau apa ada Profesor B, ada Profesor C. Jadi kalau dalam perkhidmatan awam dia panggil Jusasi. Jusasi ni jawatan utama sektor awam. Macam pengarah metrik. Pengarah metrik tu Jusasi. Kalau dia sama level dengan Major General, 2 bintang dalam tentera. Kalau Major General ni kalau di kalau dalam tentera ni dia timbalan panglima, kita panggil panglima division. Lepas tu dia ada DCP. Ni DCP ni kalau kita tengok dia pakai 2 bintang. Okay. Ini level dia, kedudukan sama dia. Tujuan saya tunjuk grade ni kepada grade ni, kedudukan pangkat ni kepada saudara-saudari adalah nak tunjukkan bahawa tanggungjawab yang dipikul oleh grade 41, oleh grade 44, oleh grade 48, grade 52 dan 54. Dan Jusasi, Jusabi, Jusa A dan sebagainya lah. Okey. Jadi kalaulah seorang tu macam kita punya pensyarah kan, 54 yang Prof Madya contohnya. Dia tu senior assistant commissioner dalam polis. Pakai 1 bintang, keris bersilang. Tentera pun macam tu juga. Dah ketuai keterbukan tentera. Maksudnya tanggungjawab tu besar. Jadi itulah yang saya tulis benda ni untuk you tahu tanggungjawab. Sebab ramai di kalangan kita yang masuk kerja kerajaan, grade tinggi tapi malas buat kerja. Dia tak tahu bahawa amanah dan juga tanggungjawab yang dipikul tu amat besar. Okey, grade 48 ni, you adalah lieutenant superintendent, OCPD ni. Jaga satu daerah. Masuk TV3 hari-hari. Kan? Tapi sebab kita kerja di perkhidmatan awam, kerja di pejabat, orang tak nampaklah kita. Tapi pangkatnya besar tu, nampak? Grade 41 tu, lieutenant muda. Ini semua inspektor, lieutenant muda ni semua tak keluar ni. You tak nampak mereka ni tepi jalan ni. Yang jaga apa namanya? Sekatan jalan raya ke apa tu. Tak ada. Maksudnya tinggi. Grade 41 you ni bila you keluar nanti, you pegang amanah sebagai penjawat awam, harapan kerajaan, kuasa yang you ada tinggi sebenarnya. Okay? So itu tujuan saya tunjuk ni kepada you. Sebab ramai di kalangan kita yang bila dapat kerja, buat kerja sambil lewa, lepas tu kita panggil penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Saya stop sharing.
Okey, sekarang saya nak buka question and Q&A untuk saudara-saudari tanya pasal perkhidmatan awam. Apa yang nak tahu pasal perkhidmatan awam? Ataupun semua dah tidur. Ramai juga ya. Faham ke you all ni? Ada nak tanya ke? Untuk saudara-saudari yang nursing, grade 41 setakat ini di dalam perkhidmatan awam, grade 41 untuk nursing adalah untuk pengajar. Dia tak ada jururawat yang di dalam ward tu untuk grade 41. Kecuali you masuk private, yang tu lain, kategori lain. Dia tak payah ikut grade lah, ikut dia punya kategori je. Okey, sebab sekarang saya perlu maklumkan kepada nursing punya student sebab kita ada degree program untuk nursing. Okey, setakat hari inilah Lembaga Jururawat Malaysia masih tidak letak tidak mengemukakan kepada JPA untuk upgrade nurses dekat ward tu kepada grade 41. Jadi sekiranya saudara-saudari tamat khusus ijazah kejururawatan tu, saudara-saudari boleh memohon untuk jawatan pengajar di kolej-kolej kejururawatan, kolej-kolej swasta dan sebagainya. Okey, itu. Okey, satu lagi yang saya perlu jelaskan di sini bahawa Akta 774, Akta Sains Kesihatan Bersekutu. Okey, Sains Kesihatan Bersekutu ni kita bernaung di bawah satu bahagian di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia yang kita panggil sebagai BSKB, bahagian Sains Kesihatan Bersekutu. Okay, Kementerian Kesihatan ni dia ada banyak bahagian dan profession di bawah sains kesihatan adalah di bawah tanggungjawab bahagian sains kesihatan bersekutu. Okay? Di bawah itulah dia ada pegawai sains, dia ada pegawai forensik, dia ada pegawai pemulihan perubatan audiologi, pegawai pemulihan perubatan fisioterapi, and so on so forth. Okay? Okey, saya nak tanya kalau nak masuk Navy selepas master boleh jadi captain kan? Jadi sesi latihan pemula macam orang yang masuk bukan anda pendidikan pada benar. Dia macam ni. Untuk makluman saudari, biomedik ada seorang masuk Navy. Dia buat biomedik tapi lepas tu dia masuk tentera, mungkin dia tak nak fikir masalah kerja. Dia tak nak. Orang yang tak nak fikir masalah kerja masuk tentera ataupun polis. Sebab anda akan straight away dilantik sebagai pegawai tetap dan berpencen. Sekarang ni doktor pun kontrak. Yang tak kontrak polis, tentera, bomber, custom, yang ni, yang beruniform ni, itu yang tidak kontrak. Anda akan dilantik terus sebagai pegawai dan seterusnya. Yang kata kebolehan boleh berenang dan tak boleh berenang tu dia akan latih. Dia akan masuk ke pusat latihan tentera laut, okey, dekat Lumut dan beberapa tempat lain lagi. Anda akan dianugerahkan sebagai tengok bidang ikhtisas. Setahu saya mereka yang ada ijazah ikhtisas, contoh doktor, okey, doktor
audiologist, pharmacist, yang kita panggil yang di bawah badan profesional jaga. Kan dia ada Majlis Perubatan Malaysia, dia ada Majlis Audiologi Malaysia, Majlis Farmasi Malaysia. Dia special, dia akan masuk sebagai captain. Doktor kalau dia masuk tentera, dia akan pakai 3 paku terus jadi captain tu. Sama juga pegawai audiologi pun macam tu juga. Cumanya anda tidak akan berkhidmat di hospital kerajaan lah. Anda akan berkhidmat di rumah sakit Angkatan Tentera. Apa nama ni, kita ada hospital Tunku Mizan kat KL tu. Lepas tu dia ada hospital dekat Camp Terendak, dekat Melaka. Itu semua hospital-hospital tentera lah tu. So anda apa berkhidmat di sana. Setakat hari ni kalau tentera laut kita masih belum ada kapal pengangkut lagi. Saya tak tahulah, mungkin lepas-lepas ni mungkin you dah jadi Rear Admiral ke apa ke, mungkin masa tu Malaysia sudah ada kapal pengangkut. Bila ada kapal pengangkut, maka kapal pengangkut ni dia kena ada medical support. Dia kena ada doktor, dia kena ada macam-macam atas kapal tu. Jadi setakat hari ini pegawai ikhtisas yang berkhidmat dengan bahagian perubatan, Kementerian Pertahanan, semuanya duduk di hospital rumah sakit Angkatan Tentera. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, saya suka ingin mengajukan satu soalan. Okey, kita dapat lihat nursing Malaysia ini laku di pesantren. Betul, betul. Tidak ada apa-apa. Tak ada kena mengena dengan SPA. Cuma masalahnya family lah. KBS. Oh, okey. KBS apa? Kementerian Belia dan Sukan. Itu ada pejabat awam. Dia ada pegawai belia. Dia ada pegawai kaunselor. Dia ada pegawai penyelidik sosial. KBS ni. Dia akan keluar mengikut SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Sama, borang SPA 8 juga. Isi yang tu. Dan dia akan panggil interview secara pukal. Lepas tu dia suruh kita update. Mana-mana saudara-saudari yang telah mengisi borang SPA 8 lepas ni lah. Lepas you dah graduate, sekarang you tak graduate lagi kan. Bila you dah habis nanti, you dah dapat degree macam anak saya sekarang dah tamat pengajian dia dekat UKM. Jadi dia dah dapat surat Senate. So dia boleh isilah SPA tu. Jadi bila SPA tu kita isi, setiap tahun kita update saja. Dia suruh kita update. Sebab kalau kita tak update, dia tak tahu kita dah dapat master dan sebagainya. Macam tu. Saya dulu saya isi SPA, saya graduate nanti setahun menganggur. Jadi tak, bila UEC tahun ni tak semesti dapat tahun ni. Zaman saya dulu pun ambil masa setahun untuk dipanggil interview. Belum tentu dapat lagi. Saya dulu saya ingat kalau lah masa dia tanya interview tu dia cakap kita nak hantar you pendalaman. Kalau saya kata no, saya kata tidak, saya rasa saya tak dapat kerja kerajaan. Sebab dia memang nak hantar pergi ke pendalaman waktu tu. Dia siap cakap. Dia boleh duduk ke dekat kawasan dalam hutan, dalam bukit bukau. Masa tu, masa interview you janganlah cakap no. You kena yes. Dia kena yes semua benda. Sebab you cakap no je, calon ramai. Dia boleh pilih anybody. And then pada waktu tu dia tak tengok dah CGPA. Itulah, saya pun pelik juga. Sebab yang pergi interview tu, yang CGPA tinggi dari saya tak dapat. Saya yang dapat. Jadi itu yang saya pun pelik jugalah sebab dia tak tengok CGPA. Dia tengok apa yang you perform masa interview dan you boleh buat apa. Jadi satu yang ni jugalah yang
kita perlu pastikan pelajar-pelajar kita supaya mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh majikan. Sebab kalaulah masa saya hadir interview syarikat biomedical yang datang pilih pelajar untuk jadi staff di PSK beberapa tahun lepas tu, CEO dia siap bagi tahu saya lah, dia kata dia nak cari orang yang boleh bantu company buat duit. Bukan nak cari orang yang study. Jadi itu yang dia datang untuk interview tu. Jadi soalan-soalan dia tanya pun kadang-kadang tu di luar daripada syllabus. So tak di luar jangkaan. Dia lebih nak tengok you cakap macam mana, you convince dia macam mana, macam tu. Satu lagi untuk you all, supaya you all adalah profession sains kesihatan bersekutu. Selepas tamat pengajian, you all kena, saudara-saudari kena berdaftar sebagai ahli pengamal kesihatan bersekutu untuk membolehkan saudara-saudari mendapat pengiktirafan. Dia ada dia punya majlis. Pengurusi program akan brief anda lah benda ni. Sama ada nursing ke, ataupun audiology, ataupun speech pathology, sebab dia ada dia punya pendaftaran tu. Okey. Jadi yang tu kena alert, jangan lupa berdaftar. Ada orang tanya saya, tak ada kerja. You see, saya sebenarnya masalah pengangguran ni adalah masalah yang sentiasa ada. Zaman saya dulu pun menganggur juga. Tapi bila kita pergi interview, kita kena tunjukkan kepada interviewer tu apa yang kita boleh provide yang dia nak tu. Macam tu. Sebab tu kalau kita tak dapat kerja, kita kena gunakan masa kita tu untuk kerja sambilan. Kerja sambilan supaya kita boleh asah bakat kita. Kita duduk rumah je, walaupun kita tak bekerja, itu menyebabkan kita tidak tahu, kita tak dimanfaatkan. Yang tu tak bagus. Tapi ramai di kalangan saudara-saudari, senior-senior saudara-saudari menggunakan memanfaatkan masa sementara menunggu panggilan posting tu. Kebanyakan saudara-saudari bekerja. Ada yang bekerja sebagai insurance, marketing, ada yang buat business dan sebagainya, online business. Ada yang tolong business parents, family business, which is very good. Sebab once you start working, your brain is moving. Itu yang penting sekali. Bekerja di luar negara dan balik ke Malaysia. Biasanya kalau tengok batch saya yang pergi ke luar negara, mereka balik ke Malaysia sebagai pakar rujuk. Okay? Sebagai pakar rujuk yang pergi ke luar negara. Sebab kalau macam nursing, dia paling laku dekat Timur Tengah, nursing ni. Kalau saya pergi Timur Tengah, ramai kawan, ramai student-student yang akan sambut dekat airport. Sebab pelajar-pelajar kita semua dekat Dahran, dekat Bahrain, dekat Emirates, kerja nurses lah. Sebab orang Timur Tengah ni dia suka nurses daripada Malaysia. Well trained dia kata. And they paid very well. They were paid very well. Banyak dapat duit duduk dekat Timur Tengah ni. Ada kawan saya yang balik daripada Timur Tengah,
apa husband dia dah pencen oil and gas. Dia settle down kat sini, dia apa namanya? Dia jadi macam apa? Dia join sekolah nursing yang private sebagai apa ni, senior lecturer, something like that lah, untuk isi masa lapang dia. Jadi benda-benda macam tu lah. Dia kalau kita bekerja di luar negara, you nak masuk sini, nak masuk perkhidmatan awam memang payah. Kebanyakan yang pergi ke luar negara, you balik ke Malaysia, you akan masuk private. Ada banyak sebab kenapa you tak boleh masuk perkhidmatan awam daripada luar negara. Yang sebab yang pertama adalah sistem kerajaan Malaysia ni, sistem pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, lantikan tu, kan saya tunjuk tadi daripada grade 41, grade sekian, nak naik pangkat tu kan. Jadi bila you tak lalui 41, macam mana you nak jadi 52? So sistem JPA tu tak boleh nak letak you kat mana. Sebab tu you tidak boleh diserap masuk di dalam perkhidmatan awam. Itu sebab dia. So sekarang ni tapi kalau bidang bioperubatan ataupun forensik yang bukan di bawah kita panggil professional body. Professional body ni macam ni lah, macam lembaga jururawat Malaysia, apa nama ni, Majlis Dietetik Malaysia, yang tak ada lembaga ni. Mereka ni kebanyakannya bila pergi ke luar negara, berkhidmat di luar negara sebagai apa nama ni, saintis, buat balik ada PhD dan sebagainya, dia balik, dia boleh dilantik sebagai profesor, dia boleh dilantik sebagai pensyarah, boleh masuk perkhidmatan awam, tapi straight jadi associate professor atau profesor, bergantung kepada keperluan. Sebab tak ada professional body yang kontrol. Sebab tu saya apa nama ni, kewujudan badan-badan profesional ni, dia ada baik dan buruk dia. Dia ada baik dan buruk dia. Saya lebih suka kalaulah kerajaan tidak dapat memenuhi janji untuk memberi perkhidmatan untuk bekerja Malaysia, orang wajib ada experience ya. So how about dengan orang Malaysia yang membesar belajar luar negara? Dia kena ambil SPM. Dia kena balik ambil SPM di Malaysia, kemudian dia boleh gunakan A-level ataupun degree itu untuk memohon sebagai penjawat awam. Cuma dia kena ambil SPM di Malaysia. Sebab syarat untuk berkhidmat di dalam perkhidmatan awam, dia kena kepujian bahasa Malaysia. Itu penting. Sebab apa? Sebab segala surat menyurat, segala perkeliling perkhidmatan awam, arahan perbendaharaan, apa namanya, perintah am tadi kita tengok, semuanya dalam bahasa Malaysia. Itu yang apa namanya, dia wajib untuk apa, ambil bahasa apa, untuk berkhidmat kalau nak minta kerja di Malaysia. Jadi itu dia. Saya balik kepada persoalan tadi yang saya cakap tadi. Badan profesional tadi bagus untuk jawatan-jawatan yang kerajaan boleh bagi kerja. Kalau kerajaan tak boleh bagi kerja, tak boleh confirm kita kerja, macam doktor contohnya kan, kerajaan tak boleh bagi dia kerja, so dia kena minta kerja di luar. Dia nak kerja di luar, lembaga apa ni, Malaysian Medical mungkin tak setuju sebab dia mungkin dia nak buat, dia nak suruh budak tu buat housemanship dulu, you have to get a proper competencies. Kebaikannya adalah untuk make sure doktor tu betul-betul layak merawat orang. Itu kebaikannya. Keburukannya, apabila kerajaan tak dapat memberi jawatan, maka dia akan menganggur lah. Itu doktor bawa grad 8 bulan tu.
Sebab kerajaan tak boleh bagi. Tu ada bad and good. Kalau macam kita bagi perubatan forensik, kita tak ada badan lagi. So it's easy. Lepas you dapat degree tu terus pergi apply SPA, minta jadi PTD, boleh jadi apa-apa. Okey, tengok apa ni? Nak tanya kenapa ada isu kontrak dalam penjawat awam, kenapa tak selaras. Yang ini sebenarnya bukan di tahap saya untuk menjawab. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Mungkin ianya adalah suatu kaedah yang diambil oleh JPA untuk menapis mereka yang benar-benar minat dengan mereka yang betul-betul yang sambil lewa. Sebab tu dia bagi kontrak. Sebab saya juga melatih doktor perubatan. Ada doktor-doktor perubatan yang buat housemanship tu jumpa saya, memaklumkan bahawa dia sebenarnya tak minat jadi doktor, tapi sebab parents dia nak dia jadi doktor. Jadi kalau boleh kita nak kerja doktor ni. Dari benda-benda macam ni, kalau dia tak minat, dia boleh move out dan bekerja dalam bidang yang dia minat. Itu dia. Sebab tu kerajaan sekarang ni dia buat kontrak. 3 tahun tu you perform. Kalau you tak perform, out you go. Macam tu. Tapi itu imbangan ekonomi sebenarnya. Saya nampak lebih kepada itu sebab sekarang ni masalah ekonomi negara dan sebagainya, kerajaan tidak mampu untuk mempunyai kaki tangan awam yang besar. Itu yang dia buat kontrak tu. Maksudnya it's a multifactorial lah sebenarnya. Jadi nak selaras tak nak selaras tu di luar daripada saya punya jurisdiction lah. Itu tugas Jabatan Perkhidmatan Awam. Mungkin boleh kita sedari boleh suarakan melalui akhbar dan sebagainya. You just tell the government dalam social media, minta supaya benda ni dapat dikembalikan kepada asal. Supaya pelajar-pelajar kita tidak akan buang masa. Sebab kalaulah dilantik kontrak contohnya kan, jadi pelajar akan stressful. Lepas tu kita tengok ada yang kemurungan dan sebagainya, sebab benda tu tidak ada menjanjikan apa-apa. Faham tak? Bila you buat sesuatu yang tak ada reward, you akan buat secara hampa lah. Jadi itu benda yang the impact lah yang kita perlu tengok. Sebab itu saya menekankan kepada saudara-saudari apabila saya belajar tu adalah untuk make yourself useful to the nation in your field. Tapi bila kita keluar daripada kepompong latihan tu, kita kena open mind. Kita kena buat banyak benda. Multitasking is very important. Sebab itu saya amat menekankan pelajar supaya aktif di universiti, supaya mereka boleh buat banyak benda. Okey, ada lagi soalan? Saya ada 33 minit, okey 10.30 dah. Kita bagi lagi 10 minit, 43. 10 minit saya akan off. Ada lagi ke nak tanya soalan? Okey, dah tak ada dah. Okey, jadi saya harap saudara-saudari boleh faham perkhidmatan awam. Lepas ni semua bila dah tamat pengajian, isi je borang PTD tu. saja je.
Itu je. Mana tahu pokok you all satu hari boleh jadi ketua negara kan. Boleh ada juga saya nak pergi minta tolong orang pencen ni, tak jumpa minta bantuan. You all ni muda-muda kan. Jadi saya harap you all akan menjadi contoh yang baik lah lepas ni bila graduate dari USM dan menjadi aset kepada pembangunan negara. Jadi saya rasa itu saja pada malam ini. Saya minta maaf kerana hiccup sebanyak sangat sebab sibuk sikit dengan kerja-kerja dan sebagainya. Markah pun nak kena submit ni next week. Jadi saya dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Stop.